Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan nafas yang panjang kepada kita untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan juga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini adalah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk kita menjadi penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pelajaran Al-Quran tahun 5, sukatan untuk tahun 5 ialah juzuk 12. InsyaAllah kita akan teruskan lagi tadarus Al-Quran kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung untuk juzuk 12 surah Hud ayat 6 hingga 8. Jadi insyaAllah kita akan ulang kaji pada hari ini ayat daripada ayat 6 hingga 8. InsyaAllah Ustaz akan memperincikan satu persatu. InsyaAllah Ustaz akan baca dahulu, kemudian insyaAllah Ustaz akan sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan hukum tajwid. Okey, kita boleh mula daripada sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتي
يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العظيم. Okay, selesai sudah untuk bacaan Al-Quran kita. Kita tengok sedikit hukum tajwid berkenaan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Okay. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok dahulu ayat yang ke-6 surah Hud. Okay, kita tengok. Wa ma min dabbatin. Okay, di sini nun mati bertemu dengan huruf dal, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Jadi di sini kita akan baca dua harkat. Dengung dia dua harkat. Okay, contoh dia. Wa ma min di situ dengung dia. Wa ma min dabbatin Okay, di sini hukum dia adalah dabbatin mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal dibaca sebanyak 6 harkat. Okay, kita ulang. Wa ma min dabbatin. Di situ kita dabbatin. Okey, di situ kita baca 6 harkat. Apa hukum dia? Mad lazim kalimi musaqqal. Sekali lagi ustaz ulang. Mad lazim kalimi musaqqal. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Min dabbatin fil ardi. Dabbatin fil ardi. Fil ardi. Okey, di sini kita tengok tanwin. Tanwin berbaris dua yang tidak selari bertemu dengan huruf fa. Di situ hukumnya ikhfa hakiki, perlu juga dengung dua harkat. Dabbatin fi dabbatin fil ardi. Fil ardi. Fil ardi. Okay, di sini adalah alif lam qamariyah. Okay, alif lam qamariyah kita nyatakan, izharkan bunyi lam itu. Dabbatin fil ardi. Fil ardi. Kita tengok pula huruf ra, sukun sebelum dia berbaris fathah. Okey, kita tengok hamzah ni. Hamzah ini berbaris fathah. Okey, jadi dia dibaca tebal. Fil ardi. Fil ardi. Ra tu perlu dibaca dengan tebal. Illa 'ala Allahi rizquha. Illa 'ala Allah. Okey, di sini kita baca hukum lam di sini kita perlu baca dengan tebal. Okey, lam pada alif lam ha. Allah, kalimah Allah tu kita dibaca tebal. Sebab apa kita baca tebal? Sebab kita tengok baris sebelum dia adalah baris fathah. Jadi kita baca illa 'ala Allah, bukan 'alallah. Kita baca 'ala Allahi rizquha. Kita tengok selepas kalimah Allah tu ada huruf ra yang berbaris di bawah. Huruf ra berbaris di bawah kita akan baca secara nipis. Illa 'ala Allahi rizquha.
rizquha. Kita nipiskan ra tu. Rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha. Wa ya'lamu mustaqarraha. Okay, kita tengok ra. Ra yang berada selepas huruf qaf tu. Wa ya'lamu mustaqarraha. Okay, huruf ra tu sabdu yang berbaris fathah, juga dibaca dengan tebal. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kita sambung lagi. Kullun fi kitabim mubin. Kullun fi kitabim mubin. Okay, di sini hukum dia adalah ikhfa hakiki. Sebelum huruf fa tu kita tengok ada huruf tanwin. Huruf tanwin yang bentuk 99. Okey, kalau kita tengok dalam resam Uthmani, kalau huruf ikhfa sebelum dia akan ada tanwin yang berbentuk 99. Wajib dibaca dengan dengung. Kullun fi, dua harakat. Kullun fi kitabim mubin. Kitabim mubin. Ta, kita tengok ta tu di atas tu ada alif kecil. Kitabim. Ni adalah mad asli yang kita belajar kemarin. Tajuk mad asli tu kan. Alif tu alif yang tidak ada baris. Sebelum dia ialah baris fathah. Jadi kita baca dua harakat. Kitabim mubin. Okay, kita tengok pula huruf mim. Huruf mim sebelum dia tanwin. Okay, huruf mim sebelum dia tanwin, ada tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi di sini hukum dia adalah idgham ma'al gunnah. Wajib dibaca dengan dengung. Fi kitabim mubin. Mubin. Okey, maklum bagi kita, tanwin ataupun nun mati yang bertemu dengan huruf mim perlu dibaca dengan dengung. Idgham ma'al gunnah. Kita kena baca dengung. Baca dah. Kitabim mubin. Okay, telah maklum bagi kita dalam pelajaran tajwid, kita mengetahui hukum idgham ma'al gunnah ada 4. Apa dia? Ya, waw, mim dan nun. Kalau kita tengok, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu daripada huruf idgham, wajib dibaca dengan dengung. Kecuali bertemu dengan huruf lam dan ra. Dua huruf ni tidak wajib untuk didengung. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran tadarus Al-Quran kita pada hari ini. Untuk lebih detail berkenaan dengan tajwid, insya-Allah kita akan lebih fokus kepada subjek tersebut. Jadi Ustaz sentuh sedikit sahaja berkenaan dengan tajwid untuk tadarus pada kali ini, untuk kita sama-sama mengambil manfaat. InsyaAllah
kita akan terus hari demi hari untuk kita baca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah penunjuk kepada kita semua. Jadi kepada murid-murid, jangan lupa untuk tiap-tiap hari untuk kita baca Al-Quran. Kalau kita malas, kita boleh baca sekurang-kurangnya setengah pada ayat. Tu habis malas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kubur kita nanti dengan cahaya Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah kitab ataupun penunjuk kepada kita, kerana kita melihat Nabi SAW sebut dalam satu hadis, man ta'allama al-Qur'ana khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah kamu yang ta'allama al-Qur'ana, mereka yang mengajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.